Bagaimana coach nak pastikan psikologi pemain berada dalam keadaan baik selepas kali terakhir kunjungan skuad negara ke Emirat Arab Bersatu UAE ini berakhir dengan satu episod yang orang sekarang tak lupa? Ya, itu adalah salah satu sejarah yang telah yang lalu lah. Of course, kali ini dengan pemain-pemain yang berbeza dengan situasi yang berlain, dan saya rasa kita mampu menyekatlah serangan-serangan mereka. Of course, at the same time, yang penting kita kena turun ke padang dengan satu keyakinan dan fokus setiap saat atau setiap minit lah dalam perlawanan nanti. I think the 10-0 loss, everyone has forgot about it. People mostly talk about the 2-1 loss. That's the most recent one, you know? So people are talking more of our improvement, because if you see the last game against UAE in Malaysia, we could have won the game. I mean, at least draw, because we deserve it. We played much, much better. So people are mostly talking about the last game. If we could do this well, why not now? We have the chance. We fought with them all the way to the end. We kept the ball. We played better. So if we could do it then, we could do it now. So the 10-0, I think people forgot about it. Nobody talks about it. I've not heard of it. It's not going to be a difficult game for sure, because we play in their home, the weather, and now the fans are allowed to come in the stadium. So it's not going to be easy, but well, we'll do our best. If we go there, we fight. I mean, we should come out with a good result. I mean, both teams already threatened their teams. We've threatened ours. They've threatened theirs too. So it's going to be a good game. Baiklah, rekod pertemuan yang kurang membanggakan, terutama sekali pertemuan terakhir menentang UAE. 4 perlawanan, betul, kesemuanya berpihak kepada UAE, Akbar. Kita bolos 10 gol dalam kelayakan terdahulu, satu yang diingati sampai sekarang itu sebagai satu mimpi ngeri. Tetapi kita tengok di sini bagaimana statistik jumlah jaringan pasukan UAE, dan sudah pasti saya harap, semua berharap kehadiran Dion Kools di bahagian pertahanan mampu untuk terus mengurangkan lagi jumlah jaringan UAE ke atas pasukan Malaysia. Kita harap skuad Harimau Malaya dapat balas dendam, iaitu permintaan bekas jurulatih negara Dollah Saleh kepada Barisan Pemain Negara bagi mengubat kelukaan yang masih berbekas apabila skuad bimbingannya dibelasah 10-0 dalam kempen kelayakan Piala Dunia dan juga Piala Asia yang lalu. Dollah ketika berkongsi bicara bersama wartawan Zulhelmi Zainal Azam, percaya skuad bimbingan Tan Cheng Ho mampu melakar kejutan ke atas lawan dengan syarat tidak ambil risiko pertaruhkan tonggak baru Dion Kools. Kita sebenarnya individu pemain kita ada yang terbaik kali ini. Dan sudah pastinya saya sendiri pun mengharapkan seolah kita misi balas dendam lah. Dan mengharapkan walaupun saya rasa agak sukar, tapi saya percaya kalau kita dapat sentuhan daripada Safawi, Sumare, menjadi insya-Allah pasukan Malaysia akan buat kejutan. Berikutan kekalahan itu juga, Dollah mengumumkan peletakan jawatannya selaku Ketua Jurulatih Kebangsaan. Kini skuad negara sudah bangkit dan buktikan kemampuan untuk kembali bersaing dengan UAE apabila sekadar tewas tipis 1-2 di Bukit Jalil pada 2019. Dan Dollah percaya anak buah Cheng Ho mampu meneruskan momentum yang lebih baik berdasarkan kekuatan individu dalam pasukan. Namun, jurulatih Pahang itu punya pandangan berbeza mengenai keperluan Kools untuk diletakkan dalam kesebelasan utama berdepan UAE. Persefahaman dalam pasukan tu sangat penting. Alright. Jadi kalau dia terus masuk macam drastik macam itu, saya rasa mungkin ada tak ada persefahaman antara Aidil dengan Kool. Jadi saya beranggapan lebih baik kita tumpukan yang ada. Mungkin dalam perlawanan tu baru kita kalau ada kepincangan di bahagian tu juga, mungkin baru kita boleh masukkan dia. Saya rasa masa tu Azhan was there.
Yep. Even junior pun main masa game tu. Betul. So saya rasa diorang boleh handle dengan situasi dan diorang pun mungkin banyak boleh bagi diorang punya experience dan diorang punya advice pada team lah. So kalau kita nak tengok selepas pada kes yang game 10-0 tu pun kita ada jumpa UAE lagi. Yep. So saya boleh katakan sejarah tu dah tak berulang lagi pun kan mungkin. Okey. Dan kalau kita ingat balik, nightmare tu juga membawa kepada last game anda bersama skuad kebangsaan. Mungkin harapan anda sedikit sebanyak tu terdetik dalam hati ni untuk untuk mahukan skuad negara kali ini mampu menang di sana kan. Sekaligus ialah mengubati apa yang berlaku dekat diri anda itulah. Okey, sebenarnya game yang UAE 10-0 tu adalah game yang saya beraksi untuk national team terakhir lah. Tapi selepas tu saya ada lagi game dengan national team, cuma saya tidak diturunkan saja. Alright. Okey, dan saya rasa untuk national team kali ini mampu buat upset bagi kejutan kepada tim UAE. Siapa jangka mungkin dengan kehadiran satu pemain yang terbaru latest kan. Betul. Dia Ongkul mungkin dia datang, dia hadir dengan reputasi yang besar, mungkin sedikit banyak dapat membantu pasukan negara. Okey. Baik, 6 tahun berlalu, kekalahan yang cukup mengerikan kita kepada pasukan UAE pada tahun 2015. Kita perhatikan bagaimana dua pemain UAE ketika itu berjaya menjadikan hat-trick. Salah seorang daripadanya Ali Mabqoud bakal beraksi katanya dalam peranan menentang pasukan Malaysia dalam aksi yang akan berlangsung di UAE. Baiklah, untuk perkongsian yang lebih lanjut, kita akan bersama dengan wartawan Nadia Arina Zulhelmi Zainal Azam untuk dapatkan perkembangan terkini pasukan dari sana. So Zul, ramai yang tertanya-tanya. Hai. Ramai yang tertanya-tanya, Zul ni dah tahu ke skuad bayangan siapa yang akan diturunkan nanti ke? Zul tak nak share dulu, tapi kalau boleh share lah. Okey, first kali sebelum saya cerita First 11, cerita 6 tahun lepas tu masih lagi berbekas dalam hati saya, tapi saya nak move on lah. Kita nak ingat balik kan, walaupun saya menjadi perakam sejarah kepada detik hitam itu, yang mana masa tu kita dibolosi 7 gol pada separuh masa pertama dan 3 gol pada separuh masa kedua. Jadi 6 tahun dah berlalu, jadi inilah tiba masanya seperti yang Dolah katakan tadi, misi balas dendam bukan kepada skuad kebangsaan saja, tapi untuk peminat bola sepak negara. Dan nak bercakap mengenai kesebelasan utama, saya boleh bagi bayangan saja di mana saya jangkakan Farizal Malias akan mengemudi benteng akhir bersama 4 kombinasi di situ. Dain Coles akan bergandingan dengan Adil Zafwan, Matthew Davis di sebelah kanan, Corbin Ong di sebelah kiri. Midfield saya pilih Liridon Krasniki, Azam Aziz dan juga kalau cakap sebelah kanan Safawi dan juga Di Paula, termasuk Muhammad Osmareh. Jadi kesebelasan yang hampir sama akan diturunkan. Kemasukan dua pemain baru iaitu Guilherme Di Paula yang sebelum ini tidak beraksi kerana pergantungan atau belum cukup tempoh 5 tahun sebagai pemain naturalisasi, termasuk Dan Coles, walaupun Dolah kata tadi agak risiko kalau Coles diturunkan. Okey, kalau Zul cakap itu dia akan turunkan. Okey, tapi tak apa. Semua orang sibuk sangat ni Zul nak tahu cerita pasal Dion Cool ni lepas dia dah bersama dengan tim, dah train kat sana kan. So nak tahu juga macam mana dia sekarang, dia boleh ingat tak nama 25 lagi pemain lain dalam skuad Malaysia? Okey Akbar, apa yang Cik Ho cakap tadi masa kita buat sesi online interview, nama tu dia belum boleh ingat sepenuhnya lah. Tapi Cik Ho cakap karakter dan juga sikap pemain ini menunjukkan sesuatu yang positif untuk beliau kemungkinan besar berada dalam first 11 bagi pertemuan menentang UAE nanti. Jadi saya lihat apa yang disuarakan oleh Cik Ho itu memberi tanda-tanda bahawa Coles akan diturunkan dalam kesebelasan utama. Jadi saya rasa nampak gaya dah sesuai lah untuk bersama dengan skuad kebangsaan ketika ini Akbar. Tahu juga kan siapa best friend dia dalam skuad negara tu. Okey, tapi Zul, selain wajah baru yang menyerang jersey kebangsaan seperti pemain warisan, pemain naturalisasi, apa lagi perbezaan
yang Malaysia ketika ini dengan wow factor dia boleh bawakan dengan zaman kendalian Dollah Saleh dulu, Zul? Apa beza dia? Okey, sebenarnya tak adil juga nak bezakan kan skuad tahun lalu 6 tahun lalu dengan tahun sekarang ni. Kita on paper tu dah nampak dengan cukup jelas, tetapi saya kira masa skuad bimbingan Dollah Saleh itu kemungkinanlah dari segi fokus ataupun juga objektif pasukan mungkin tidak begitu diletakkan sebagai keutamaan berbanding ketika ini kita ada F30 peta Hala 7 FM untuk misi layak ke Piala Asia 2023. Jadi misi dan objektif yang cukup jelas berbanding 6 tahun lalu. Di mana 6 tahun lalu itu juga kita tidak mempunyai pemain naturalisasi ataupun saya rasa ada 2 saja pemain warisan negara iaitu Junior Estal dan juga Matthew Davis. Jadi saya rasa sebenarnya pasukan negara ketika ini jauh lebih baik untuk mencipta sejarah bola sepak negara, khususnya layak ke Piala Asia 2023 menerusi kempen kelayakan kali ini. Dayang. Okey, betul Zul. Kita tak boleh nak bandingkan skuad 2015 dengan skuad sekarang. Jauh beza dia. Line up pemain pun sangat jauh. Sekarang ni kita ada ramai pemain warisan, ada ramai pemain naturalisasi, ada ramai bintang Malaysia itu sendiri. Saya tahu 100% sokongan daripada peminat sekarang ni terus kepada skuad negara. Tan Cheng Ho diberikan sokongan 100% peminat dan juga pemain-pemain. Tetapi Zul, kita tak nak sejarah kembali berulang. Ranking jauh bezanya Malaysia dan juga UAE. Apakah Zul rasa sejarah 2015 itu tidak akan berulang? Saya rasa Akbar kena pendekkan soalan. Saya dengar semput sikit tu. Tapi tak apa. Apa pun saya cukup yakin sejarah itu takkan berulang. Cuma bagaimana kita untuk mendapatkan kemenangan itu adalah lebih penting. 1-0 ataupun 2-1 ataupun 3-2, bagaimana itu yang menimbulkan persoalan kerana kita tahu pasukan UAE berada dalam momentum yang cukup baik, menang 2 aksi terakhir dengan kemenangan yang cukup besar ke atas Jordan dan India. Jadi saya rasa tugas sukar menanti pasukan negara walaupun atas kertas kita jauh lebih baik, jauh lebih handal dengan 3 pemain naturalisasi, 7 pemain warisan termasuk beberapa pemain yang berkelana ke luar negara. Jadi bercakap mengenai kemampuan pasukan negara, saya meletakkan keyakinan in Tan Cheng Ho, we trust untuk pasukan negara melakar kejutan setidak-tidaknya meraih keputusan seri pada pertemuan yang akan berlangsung di Dubai nanti. Okey, Zul, in Tan Cheng Ho, we trust. Dan Zul ni sebagai raja media sosial lah, rapat dengan peminat-peminat bola sepak negara, betul tak? So macam mana dengan mood mereka sekarang ni? Adakah mereka 100% bersama dengan Tan Cheng Ho juga, Zul? Yes, of course, Dayang. Kalau tadi saya ada berhubung dengan Muhammad Sumareh, saya tanya dia, pandai awak berlakon dengan Safawi. Dia cakap, memang kita orang punya hiburan lah di sana. Jadi banyak orang kata perkara-perkara yang dilakukan secara bersama untuk mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain kerana team bonding cukup penting ketika ini untuk memastikan pasukan negara dapat diterjemahkan dengan keputusan yang positif di atas padang. Dan juga saya suka ingatkan di sini ataupun suka nak kongsikan sini mengenai topik Dayan Coles tadi, saya lupa nak sebut. Hari ini menerusi kenyataan rasmi ataupun Instagram rasmi beliau mengucapkan terima kasih kepada Tunku Ismail Sultan Ibrahim kerana memastikan impiannya beraksi bersama skuad Harimau Melaya tercapai. Dan saya rasa itu menjawab persoalan kita semalam di mana selain emak beliau, TMJ juga menjadi memainkan peranan penting dalam memastikan Coles menjarung jersey Harimau Melaya. Okey, betul punya selidik ni Zul. Baik Zul, ada analisis part 4 ada tak? Analisis part 4 saya serah kepada kawan saya Fina Nasrul yang akan bertugas esok kerana esok saya tunggu sampai petang untuk menonton aksi secara langsung yang akan berlangsung pada 9 malam sambil makan popcorn. Wow, okay, thank you so much, Zul. Terima kasih atas perkongsian anda. Sama-sama.